Didik TV KPM. Menurut Imam Al-Ghazali, antara kriteria sahabat yang baik adalah sahabat yang apabila kita membuat baik kepadanya, beliau akan berbuat baik kembali kepada kita. Dan apabila kita meminta pertolongan daripada sahabat ini akan berupaya menolong kita sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum. Selamat pagi, anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Diharapkan semua penonton sihat, cergas pagi Jumaat ni, segar sentiasa untuk terus bersama-sama dengan kami selama 1 jam ini. Ambil pensel, ambil nota dan kekal bersedia. Nisa nak ingatkan pada adik-adik yang akan kembali ke sekolah ataupun yang sudah kembali ke sekolah, sentiasa menjaga SOP. Pakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer bila perlu dan diingatkan sekiranya apabila perlu membuka mask, jangan lupa jangan letak merata-rata. Simpan elok-elok. Ada bekas yang khas, bawa bekas yang khas. Kalau ada plastik, boleh letak dalam plastik dan bawa mask lebih. Sekiranya mask kotor, jangan ulang pakai untuk sentiasa menjaga kebersihan mask tersebut. Dan kita masih melawan COVID-19. Kita jangan alpa, jangan leka ikut arahan pihak sekolah. Baiklah, kenapa pagi-pagi ni saya dah kongsikan menurut Imam Al-Ghazali apa kriteria sahabat yang baik. Adakah kita sahabat yang baik? Adakah anda telah menjadi sahabat yang baik kepada sahabat-sahabat anda? Ini yang akan kita bincangkan di dalam subjek kita hari ini, iaitu pendidikan moral dan CV. Subjek kita, topik kita adalah konflik dalam adab persahabatan. Kita nak tahu, maklumlah kita dah kembali ke sekolah, kita ada rakan-rakan. Adakah rakan-rakan atau kawan-kawan biasa ini sama seperti taraf-taraf sahabat? Ada tak adik-adik di sana yang mempunyai sahabat yang baik atau yang adik anggap inilah sahabat saya hidup dan mati daripada dulu berkawan dan sebagainya? Itu yang kita nak bincangkan. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kita ingin menjemput guru yang akan bersama-sama dengan kita. Siapa agaknya? Jom kita tonton profil guru ini. Ingin mempersilakan Cikgu Fariza dari SMJK Katolik Petaling Jaya. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik, Nisa. Ya, Cikgu hari ini meriah berwarna kuning, warna kegemaran saya Cikgu. Ya. Ceria pagi-pagi. Diharapkan yang di rumah pun dah sarapan, dah bersedia kan Cikgu kan? Cikgu daripada SMJK Katolik dan Cikgu mengajar dalam pendidikan moral. Pendidikan moral. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu pendidikan moral dan sebagainya. Tapi sebelum tu Cikgu, kita tidak berdua. Maklumlah kita dah menjaga jarak sosial. Cikgu pun dah boleh buka mask Cikgu dan kita ni sanitize dulu Cikgu. Okey. Saya ambil sikit, Cikgu ambil sikit. Jangan lupa ya adik-adik nanti kembali ke sekolah. Pakai hand sanitizer. Bau yang saya poket tu letak dalam beg. Okey Cikgu, maklumlah saya sebutkan tadi kita tidak berdua sahaja di sini. Seperti biasa kalau guru mengajar nak kena ada murid-murid. Tetapi kita di studio tak boleh ramai-ramai Cikgu. Kita jemput anak-anak daripada sekolah SMJK Katolik juga bersama-sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hello. Oh, salam sejahtera semuanya. Hai semua murid-murid cikgu. Hai semua, selamat pagi. Ini semua anak-anak cikgu di SMJK Katolik dan ini tingkatan berapa? Tingkatan 3. Tingkatan 3 semuanya. Baiklah, adik-adik nanti kembali ke sekolah kita akan mengamalkan norma baharu. Semua dengar ya Nisa cakap, okey. Jadi kita nak beri salam hormat pada guru. Kita letak tangan di dada semua. Letak tangan di dada. Dan kita akan ucapkan selamat pagi cikgu ya. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Ya. Selamat pagi murid-murid cikgu. Nampak semua dah bersedia dan bersemangat. Dah pakai baju sekolah semuanya. Maklumlah tak lama lagi dah nak kembali ke sekolah. Jangan lupa SOP kena jaga. Cikgu, saya tertanya-tanya sebenarnya. Mungkin ramai lagi yang tidak tahu apa tu pendidikan civic dan moral. Okey. Selamat pagi semua penonton Didik TV.
Okey, mungkin ramai lagi para penonton yang tidak memahami dengan lebih jelas apa itu pendidikan moral. Okey, pendidikan moral ialah merupakan subjek yang wajib dipelajari oleh semua murid-murid di sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau sebelum ni kita telah mengikuti KBSM, ada 36 nilai. Sekarang kita dah tukar kepada KSSM. KSSM ada 18 nilai universal. Okey, untuk murid-murid kita moral ni dia lebih rapat dengan situasi dengan nilai. Yang penting jangan lupa ada 3 domain moral. Okay, yang pertama ialah penakulan moral ataupun kita panggil pemikiran moral. Okay, yang kedua ialah emosi moral ataupun perasaan moral, dan yang ketiga ialah perlakuan moral ataupun perilaku ataupun tingkah laku moral. Jadi bila kita dah aplikasi 3 domain moral tadi, kita akan berjaya menjadi insan yang bermoral dan insan yang berkepribadian mulia yang kita nak tu, Nisa. Ya, betul. Kita mestilah hidup dalam keadaan yang harmoni, cikgu kan. Jadi itu sebabnya kita menanamkan nilai-nilai ini sedari kecil lagi, dari awal sekolah rendah ya, cikgu. Ya, betul, dari sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah, dan merupakan subjek yang akan diambil dalam SPM. Jadi mereka tadi cikgu ada sebut mengambil SPM, kertas SPM mengikuti silibus yang baru, iaitu KSSM. Maklumlah dulu zaman saya KBSM. Lama dulu, 2000 berapa tak nak sebut. Saya rasa tua. Hari ini saya sebayalah dengan rakan-rakan kita daripada SMJK Catholic. Ya, jadi semua dah bersedia. Kalau bersedia semua tunjuk thumbs up. Baik, nampaknya kita nak test je, cikgu. Diorang dengar ke tidak kan? Maknanya mereka dah dengar, kita pun dah bersedia. Selain tu, cikgu, saya nak tanya, sebenarnya apa yang kita akan rangkumi topik kita pada hari ini, cikgu? Okey, tadi Nisa dah bagi clue. Okey, bagi clue. Cikgu nak bagi clue lagi. Okey, yang pertama ialah selain daripada ahli keluarga, siapa individu yang paling rapat dengan kita? Keluarga, saudara mara, siapa lagi yang rapat kita? Okey, clue yang kedua. Okey, cikgu nak nyanyilah kepada penonton semua Didik TV. Istimewa untuk semua. Okey, cikgu nak nyanyi satu lirik lagu. Okey. Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Nisa, tu lagu tentang apa tu, Nisa? Saya tahu lagu tu famous, cikgu. Popular sungguh. Daripada rakan saya, Rakanlah Mengaku. Najwa Latif kan lagu Sahabat kan? Betul, Nisa. So, topik yang kita akan belajar hari ini ialah berkaitan dengan sahabat. Topik kita secara besarnya adalah konflik dalam adab persahabatan. Maklumlah, cikgu, tak sah rasanya kalau kita bersahabat, berkawan, kita kenal sesiapa, ada sedikit salah faham dan konflik kan? Betul. Tanpa kita sedari sebenarnya. Tanpa kita sedari, masalah ataupun konflik dalam persahabatan mungkin akan terjadi. Jadi itu yang kita nak belajar, bagaimana kita nak atasi, bagaimana mungkin kita boleh elakkan, cikgu ya, dan kita mengekalkan keharmonian. Maklumlah, kita berkawan ni bukan setakat dengan sesama kaum. Kita Malaysia berbilang kaum, dan nak mengekalkan keharmonian itu bermula daripada awal lagi. Cikgu, nanti kita ada video khas yang akan membicarakan tentang set induksi. Jom kita tengok apa itu. Jom. Didik TV KPM. Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing mempunyai warna yang berbeza, tetapi apabila kita cuba gabungkan, mereka akan menjadi sebuah pelangi yang indah. Persahabatan ialah sebuah perhubungan yang membawa erti saling mengambil berat tentang seseorang. Persahabatan ialah hubungan antara dua atau lebih orang menunjukkan sikap tolong-menolong dan tingkah laku kerjasama. Persahabatan bermaksud pertalian antara manusia yang mempunyai nilai-nilai seperti kejujuran, keikhlasan, kesetiaan, pengorbanan dan kasih sayang. Didik TV KPM. Itu dia, cikgu. Saya tertarik sangat dengan kenyataan di mana dia mengatakan persahabatan umpama sekotak krayon ataupun pensel warna. Walaupun warna yang berbeza, bila digabungkan jadi pelangi yang cantik. Persahabatan ni kalau kita tengok tadi ada 4 orang murid cikgu yang berkongsi maksud persahabatan. Sebenarnya maksud persahabatan ni dia sangat luas. Bergantung kepada individu itu sendiri untuk menilai apa maksud persahabatan. Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lanjut
apa tu maksud sahabat? Sama ke dengan Okey, kita kawan tengok biasa? dekat sini. Okey, kita tengok dekat skrin kita. Okey, tadi kita dah Lisa dah bagi tahu apa itu tajuk kita, konflik dalam adab persahabatan. Okey, yang pertama, cikgu nak tanya pendapat murid tentang apakah maksud sahabat. Kita nak suruh murid-murid cikgu dah bersemangat hari ini. Ya. Cikgu nak minta seorang murid cikgu untuk nyatakan. Sesiapa yang ingin menjawab? Siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Sila, Okey, Eugene. dipersilakan Lee Eugene. Ya, cikgu. Saya rasa sahabat bukan ahli keluarga kita tetapi berhubungan erat dengan kita. Kita sentiasa berkongsi rahsia kita dengan sahabat. Dan seorang sahabat yang baik akan sentiasa berada di tepi kita walaupun keadaan yang susah juga. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Eugene. Saya suka penerangan dia. Bukan yang ada ahli keluarga kita tetapi dia erat dengan kita. Okey, tadi kita dah dengar pendapat daripada Lee Eugene. Terima kasih cikgu ucapkan. Nampak dekat situ Eugene dah bersedia untuk bagi pendapat. Itu ialah daripada pendapat Eugene. Kita tengok dalam pada buku teks pendidikan moral tingkatan 3, kita tengok apa maksud sahabat. Sahabat ialah orang yang rapat dalam kehidupan kita selain yang cikgu cakap tadi, selain anggota keluarga. Sahabat yang baik akan sentiasa berada di sisi kita di saat suka dan duka. Okey. Seterusnya tadi, bila kita dah tahu maksud sahabat, Okey, cikgu ada dekat sini pelajar, murid-murid cikgu ada kongsikan wajah-wajah sahabat baik saya. Sahabat baik saya ada 4 orang murid cikgu berkongsi dekat sini. Cikgu naklah semua orang penonton-penonton NTV7 semua nak tengok, nak dengar siapa nama sahabat baik anda dan apa keistimewaan dia. Okey, kita persilakan tadi Lee Eugene. Lee Eugene boleh mula dulu, silakan. Ya, cikgu. Nama sahabat saya ialah Goh Chia Ken. Saya berkenal dengan dia sejak umur 7 dan saya amat bersyukur kerana bersahabat dengan dia kerana dia seorang yang baik hati dan sentiasa bersama dengan saya bila saya menghadapi kesusahan. Okey, kita nampak dekat sini. Ni Inilah gambar sahabat baiknya. Goh Chia Ken Okey tadi. Yang kedua, siapa lagi nak bagi tahu nama sahabat baik dia? Siapa? Saya cikgu. Okey, Elsa. Elsa. Salah satu sahabat saya ialah Khamin Lun yang sama kelas dengan saya, iaitu kelas 3A4. Dia adalah seorang yang suka membantu orang-orang lain semasa dia nampak orang lain berada dalam keadaan yang susah. Ya, rakan yang selalu membantu. Ya, rakan yang selalu membantu kamu waktu kamu susah. Pernah ada masalah tak dengan dia, Elsa? Pernah ada konflik tak dengan sahabat? Ada. Pernah ada kan? Maksudnya ada. mesti ada. Kalau dalam sesuatu hubungan mesti akan ada konflik. Seorang lagi kita nak kongsi. Ni wajah sahabat baik Elsa. Yang ketiga. Siapa lagi? Seorang lagi. Yang terakhir. Teh Kai Shin. Dipersilakan. Ya, cikgu. Nama sahabat saya ialah Ki Zi Xuan. Dia ialah seorang yang jujur, rajin dan paling pentingnya dia sentiasa berada di sisi saya, tidak kira pada masa yang suka ataupun yang senang. Ya. Itulah jawapan saya. Okey, terima kasih Teh Kai Shin. Ni gambar sahabat Jujur baik rakannya, Teh ya. Kai Shin. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, tadi sahabat-sahabat kita tengok di studio, murid-murid cikgu dah tunjuk gambar dan kenalkan nama sahabat-sahabat baik dia. Okey, kita fokus kepada tajuk kita. Konflik yang berlaku dalam persahabatan. Kita tengok apa definisi konflik persahabatan. Konflik persahabatan adalah perselisihan atau pertentangan yang berlaku antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Dia konflik ni dia boleh berlaku pada bila-bila masa. Betul. Sekiranya kita tak kawal dia. So kita kena berhati-hati dengan konflik ataupun sesuatu masalah yang berlaku. Kalau tak kawal nanti terputuslah hubungan.
rengganglah hubungan cikgu ya. Ya, betul. Sampai kita punya konflik ni sampai boleh menyebabkan berminggu-minggu, Ya. berbulan-bulan kalau kita tak cegah daripada awal, Nisa. Betul. Okey, kita tengok. Kita dengar lagi pendapat murid tentang jenis-jenis konflik. Yang ni kita buat aktiviti. Kita buat aktiviti. Okey, cikgu nak. Okey, murid-murid cikgu sediakan kertas A4 dan pen marker. Okey, sediakan kertas A4 dan pen marker. Dah ada semua? Semua dah ada. Okey, dah ada. Penonton di rumah pun boleh sama-sama dengan kita, cikgu Okey, ya. dekat rumah pun boleh sama-sama buat menjawab aktiviti dengan dengan kita. Okey, cikgu nak kamu tulis apakah jenis-jenis konflik dalam adab persahabatan. Okey, boleh tulis sekarang. Saya nak tahu juga, maklumlah walaupun kita baik macam mana pun cikgu kan, akan ada juga selisih faham. Akan betul. ada juga bertelingkar, tak bertegur. Jadi saya pun nak kena tahu ni, macam mana nak hadapi supaya saya dengan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya sentiasa baik, harmoni je. Okey, jadi bila dah tulis semua dah siap? Dah siap semua? Okey, boleh angkat jawapan Jawapan anda, kita kita lihat. tunjuk kepada penonton di rumah apa dia jawapan kamu. Okey, ada 6. Sebenarnya kita ada 6. Baik. Okey, ada 6 dekat sini. Okey, kita sebut sama-sama. Yang pertama. Pertama ialah konflik bahasa. konflik bahasa. Okey, yang kedua. Konflik gender. Konflik gender. Betul. Yang ketiga. Konflik personality. Okey, bagus. Yang keempat. Konflik etnik, agama dan budaya. Okey, betul. Yang kelima. Konflik status. Okey, betul. Bagus murid cikgu. Yang keenam, yang terakhir. Konflik integriti. Okey, Ya, bagus. terima kasih. Terima kasih. Tahniah. Semua Cikgu betul, Nam. cikgu, ya? Semua betul. Nampaknya murid-murid cikgu dah buat ulang kaji dulu Ya. sebelum kita masuk topik kita pada hari ini. Okey, cikgu akan terangkan jenis-jenis konflik tadi dengan lebih jelas. Okey, yang pertama konflik bahasa. Apa maksud dia? Penggunaan bahasa yang tidak beradab dalam persahabatan. Contohnya ialah menggunakan perkataan yang kurang sopan kepada sahabat dia. Dia cakap sesuatu yang tidak baik. Ada yang pelajar kasar dia cakap, dia panggil nama yang dia tak suka, dia panggil sesuatu yang dia tidak gemar, boleh jadi konflik. Okay, yang kedua ialah konflik gender. Gender ni kita tahulah halangan antara perbezaan jantina. Contohnya kita ada perbezaan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Dia boleh jadi konflik juga. Contohnya menyentuh sahabat yang berlainan jantina dengan sesuka hati. Ini telah menimbulkan tidak selesa, cikgu ya. Walaupun kita ialah sahabat baik macam mana sekalipun, kita kena ada jurang antara lelaki dengan perempuan. Kita kena ada had dia. Murid-murid cikgu dekat rumah kena ingat, kita kena ada jurang antara lelaki dengan perempuan walaupun sahabat baik. Okay, Betul. Ini yang pertama dan kedua. Kita ada lagi 4 cikgu dan saya harap di rumah jangan lupa ambil pen, ambil kertas untuk tulis nota bersama-sama dengan kita buat aktiviti. Mungkin ada ibu bapa yang bersama-sama. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana tahu. Boleh pergi minum dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali ke Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah pendidikan moral dan kita belajar mengenai konflik dalam adab persahabatan. Masih bersama Cikgu Fariza serta rakan-rakan dari SMJK Katolik Petaling Jaya. Cikgu, tadi ada 6 jenis konflik kan? Ya, 6. Yang pertama tadi cikgu dah jelaskan konflik bahasa dan konflik gender. Ya. Apa lagi cikgu? Ada lagi 4 lagi konflik. Mari kita belajar murid-murid semua. Okey, konflik yang ketiga ialah konflik personality. Maksud dia ialah perwatakan dan personality yang tidak sama dalam persahabatan. Contohnya penampilan diri yang berbeza. Ada murid yang suka gaya yang berbeza. Contohlah kita tengok sekarang ni ramai sangat murid cikgu suka gaya K-pop. Mungkin ada murid cikgu suka gaya ketimuran kita. Dia boleh jadi konflik di situ. Okey, yang keempat ialah konflik etnik, agama dan budaya. Maksud dia ialah perbezaan agama, bangsa dan budaya yang berlainan dalam persahabatan. Contoh dia ialah amalan dan budaya yang berbeza antara satu sama lain. Seperti mana yang kita tahu, di Malaysia ada pelbagai agama, ada pelbagai bangsa. Jadi untuk kita mengenal dan memahami setiap budaya atau agama tu boleh akan timbul masalah ataupun konflik. Ada sedikit salah faham dan sebagainya ya. Betul tu Nisa. Okey, yang kelima. Yang kelima ialah konflik status. Maksud dia apa? Kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza. Ada contoh dia taraf hidup yang berbeza antara sahabat. Ada sahabat daripada galangan miskin, ada juga daripada golongan yang kaya. Mungkin juga dari segi pemikiran dia berbeza, dari segi cara dia berbeza, gaya hidup, dan dia boleh menyebabkan konflik berlaku. Dan yang terakhir sekali kita tengok ni, konflik integriti. Integriti maksud dia apa? Amalan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, ketelusan dan kepercayaan dalam persahabatan. Contoh dia kita tengok membocorkan rahsia sahabat. Kalau ada seseorang sahabat membocorkan rahsia sahabat dia, dia akan rasa sedih, dia akan rasa marah dan boleh menyebabkan berlakunya konflik, Nisa. Ya, boleh bergaduh cikgu, tak bertegur kalau ada orang bocor rahsia saya. Betul lah. Memang akan menyebabkan konflik berlaku. Kita kena elakkan daripada itu berlaku. Okey, kita tengok pula. Seterusnya kita tengok dekat sini pengalaman murid. Cikgu nak murid-murid cikgu kongsi pengalaman. Apa dia? Ada tak kisah konflik yang berlaku dalam persahabatan? Kita bagi tahu kisah dan nyatakan jenis konflik yang terlibat. Okey, kita nak siapa sukarela? Siapa sukarela? Saya boleh cikgu. Okey, bagus. Silakan. Okey. Okay. Cikgu, saya pernah mengalami konflik personality dengan kawan baik saya. Hubungan kami sangat rapat, tetapi kami tidak dapat bekerjasama dalam projek sekolah. Hal ini disebabkan kerana personality dan amalan bekerja kami sangat berbeza. Oleh itu, kami selalu bergaduh. Selalu bergaduh si Syong. Lama tak kamu bergaduh tu si Syong? Tidak beberapa lama. Selalu tamat dengan cepat. Nasib baik hanya sekejap saja. Okey. Bagus, terima kasih kerana berkongsi. Terima kasih si Syong untuk berkongsi. Jarang orang nak berkongsi kisah-kisah yang menyedihkan dalam kehidupan dia. Seterusnya kita panggil seorang lagi. Pelajar, siapa lagi nak murid-murid kongsikan? cikgu, siapa nak berkongsi kisah? Saya cikgu. Okey, Hai, kita persilakan. silakan. Rachel. Saya juga pernah mengalami konflik dengan sahabat saya. Jenis konflik yang saya mengamalkan ialah konflik integriti. Semasa berbual dengan rakan saya di sekolah, saya terdapat tahu bahawa dia telah membocor rahsia saya dengan tidak bersengaja. Pada masa itu, saya berasa amat kecewa akan rakan saya. Konflik integriti. Konflik integriti. Maksudnya kepercayaannya telah dicalar. Bila sahabat kita membocorkan rahsia kita, memanglah kalau cikgu pun cikgu akan rasa kecewa, betul tak? Betul. Jadi Rachel, lama tak juga tadi masalah kamu tu, persahabatan kamu akan terjejas, betul Rachel? Betul. Ya, betul. Akan menjadi konflik. Okey, seterusnya kita tengok.
Tadi si Syong dengan Rachel dah beritahu kisah dia. Kisah dia, apa yang berlaku dalam hubungan persahabatan dia. Cikgu nak mintalah si Syong dengan Rachel berkongsi apakah cara-cara mereka menyelesaikan konflik tersebut. Dipersilakan si Syong. Baiklah, cikgu. Apabila saya dan kawan saya membuat projek bersama-sama, kami akan bersama-sama membuat sesuatu jadual kerja yang sesuai kepada amalan bekerja kedua-dua pihak. Selepas itu, konflik serba diselesaikan. Wah, bagus. Tahniah, terima kasih kerana berkongsi. Saya suka jawapan dia, cikgu. Dia membuat jadual kerja yang bersesuaian dengan amalan kerja masing-masing. Thumbs up. Bagus. Maksudnya bila dia buat jadual kerja, maksudnya si Syong akan dapat menyelesaikan konflik dengan sahabat dia dan kerja tu dapat dijalankan dengan mudah dan sempurna. Okey, seterusnya tadi Rachel pula. Kita persilakan Rachel. Apa cara Rachel selesaikan masalah tu tadi? Baiklah, cikgu. Saya telah mengamalkan cara meningkatkan kemahiran berkomunikasi untuk mengatasi konflik dengan rakan saya. Saya mengawal emosi saya semasa bertutur dengannya dan menggunakan kata-kata yang sesuai. Ya, mengawal emosi itu penting ya, cikgu maklumlah. Bila bergaduh, bila bertengkar, ada salah faham, kita susah nak kawal emosi, mulalah keluar kata-kata yang tidak baik. Tapi bagus Rachel tadi dia berkongsi, dia menggunakan kata-kata yang baik untuk menyelesaikan masalah. Bercakaplah yang baik-baik dengan rakan-rakan kita supaya mereka tahu, oh ini kerahsiaan mereka yang tidak patut mereka bocorkan. Okey, betul tu Nisa. Kita dah dengar tadi pendapat daripada dua orang murid kita tentang cara dia menyelesaikan konflik dalam adab persahabatan. Okey, cikgu nak kongsi dekat sini. Ni dalam buku teks tingkatan 3, cara-cara menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Ada 1, 2, 3, 6 kat situ, cikgu ya. Kita akan sama-sama pelajari dan telusuri apa kenam-kenamnya. Sekali lagi kita berhenti rehat, jangan ke mana-mana. Kembali tonton Didik TV lepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih kekal bersemangat bersama kami di Teras Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah pendidikan moral. Kita membincangkan topik konflik dalam adab persahabatan. Jadi rakan-rakan kita di SMJK Katolik Petaling Jaya telah berkongsi masalah dan cara mereka menyelesaikan. Cikgu akan kongsikan dengan lebih lanjut cara menyelesaikan konflik. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Kita tengok dekat sini ada 6 cara menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Cikgu akan sebut satu persatu. Murid-murid di rumah dengar ya. Okey, yang pertama ialah menerima budaya dan latar belakang sahabat. Kita kena tahu latar belakang sahabat kita daripada mana untuk kita menyelesaikan cara konflik dengan mereka. Yang kedua, menerima kelebihan dan kekurangan sahabat. Mungkin ada sahabat kita lebih daripada bidang sukan, mungkin dia lemah dari segi akademik, so kita kena bantu dia dekat situ. Okey, yang ketiga, sentiasa bertoleransi sesama sahabat, bertolak ansur, sentiasa bercakap dengan sabar dengan kawan-kawan supaya dapat selesaikan konflik. Yang keempat, mewujudkan perasaan bertimbang rasa dan empati. Kita kena mendalami
mendalami perasaan sahabat kita supaya kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Yang kelima, membuat perundingan. Perundingan ialah perbincangan lah. Perbincangan ataupun kita kena bersemuka dengan sahabat. Kita kena berani mengaku masalah kita dan kita kena berani untuk meminta maaf kepada sahabat kita. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Bila kita tingkatkan kemahiran berkomunikasi, kita bercakap, kita bersemuka, kita meminta maaf, nescaya konflik akan diselesaikan. Okey. Kita nak main lagi aktiviti. Kali Jom, ni cikgu. Okay, nampak dekat sini? Okey. Kita tengok ada aktiviti, cikgu nak main aktiviti. Aktiviti cuba teka kad warna. Okey, cikgu dah sediakan dekat sini ada 6 kad warna. Ada berlainan color dekat sini, berwarna warna dekat sini. Okey, cikgu nak murid-murid cikgu pilih satu kad warna dan huraikan cara-cara menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Okey, cikgu nak seorang murid cikgu pilih. Siapa nak pilih? Siapa nak pilih kad warna? Kai, silakan. Okey. Kai nak pilih kad warna apa? Saya nak pilih kad warna hijau. Warna hijau. Okey, warna hijau. Kita tengok soalan dia. Soalan tentang apa? Cara apa? Okey, tengok soalan dia ialah mewujudkan perasaan bertimbang rasa dan empati. Apa yang kamu akan lakukan? Cikgu, apabila saya nampak sahabat saya beremosi, saya perlu prihatin terhadap perasaan sahabat. Seterusnya, saya dan sahabat harus menyedari tanggungjawab dan peranan masing-masing supaya tidak mengganggu jadual waktu harian sahabat. Akhirnya, saya dan sahabat harus saling memahami dan membantu antara satu sama lain apabila seorang menghadapi sebarang masalah atau kesusahan. Baik, terima kasih. Wah, saya suka jawapan Okey, dia. betul tu. Kita tengok seterusnya. Kita teruslah. Tadi kawan ada murid kita dah kongsi satu cara dia. Kita teruskan kepada pendapat murid. Kita nak pendapat murid. Selepas kita dah berjaya selesaikan segala konflik dalam persahabatan kita, apakah perasaan anda apabila dapat menyelesaikan konflik bersama-sama sahabat? Yang ni cikgu nak tengok. Siapa nak jawab perasaan? Siapa nak kongsikan perasaan dia? Silakan, Eugene. Okey, Lee Eugene, dipersilakan. Saya akan berasa sangat gembira dan bersyukur selepas menyelesaikan masalah konflik dengan sahabat. Betul tu. Terima kasih, Eugene. Sebenarnya bila kita dah berjaya selesaikan konflik dengan sahabat, kita akan rasa gembira, kita akan rasa bersyukur, kita akan rasa tenang. Betul tak? Kita akan rasa tenang bila kita dapat selesaikan sebarang konflik ataupun masalah dengan sahabat kita. Kita pun dah tak sedih-sedih, cikgu. Kan ni nak tidur pun sedih, fikir bergaduh dengan kawan. Macam mana? Betul. Okey, moral juga sangat kita dalam moral kita ada belajar juga tentang subjek pendidikan civik ya. Okey, kandungan pelaksanaan pendidikan civik disampaikan secara pembelajaran bersepadu dalam mata pelajaran pendidikan moral. Maka murid perlu memahami dan mengetahui hak dan tanggungjawab sebagai seorang sahabat dalam pembentukan perwatakan murid yang bermoral dalam kehidupan harian. Okey, cikgu nak minta seorang pelajar bagi contoh hak sebagai sahabat dan seorang pelajar akan bagi contoh hak sebagai tanggungjawab sebagai sahabat. Okey, seorang bagi contoh hak. Siapa nak jawab? Saya boleh, cikgu. Okey, Si Xiong. Silakan. Cikgu, pada pendapat saya berhak untuk memberi dan menerima nasihat sebagai sahabat. Okey, bagus Si Xiong. Okey, bagus. Seterusnya, tanggungjawab sebagai sahabat. Siapa nak kongsi ataupun nak bagi pendapat? Boleh angkat tangan. Saya boleh, cikgu. Okey, Rachel. Pada pendapat saya, tanggungjawab sebagai sahabat maksudlah memastikan sahabat kita boleh mempercayakan kita dan dia boleh mendapatkan sokongan kita.
Okey, bagus Rachel. Tadi dua orang murid cikgu berkongsi. Kita tengok hak sebagai sahabat dekat skrin kita, hak untuk memilih sahabat tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Yang kedua, hak untuk memberi dan menerima pendapat sebagai sahabat, hak untuk layanan sopan dan dihormati sebagai sahabat. Yang keempat, hak untuk mendapat keadilan dan kesesamaan dalam hubungan persahabatan. Yang kelima, hak untuk mendapat bimbingan yang betul dan pandangan positif sebagai sahabat. Ini yang dikongsikan tadi kan cikgu kan, yang dia beri ada hak untuk mendapatkan nasihat. Sekiranya saya pergi pada sahabat saya, ada masalah lah, dah mengadu-ngadu, sahabat tu diam je. Tak boleh lah macam tu cikgu kan. Dia dah dengar tu, mestilah dia beri kata-kata semangat pada kita sesuai dengan keadaan ataupun masalah yang dihadapi. Baiklah cikgu, kita nak pergi kepada tanggungjawab sahabat, tetapi sebelum tu kita nak berehat sekejap, boleh cikgu? Boleh. Saya nak pergi minum kejap. Okey, kita jumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Ayo kawan-kawanku, jadilah sahabat yang selalu memberi tanpa mengingat dan selalu menerima tanpa melupakan. Wahai sahabatku, bak kata peribahasa, kalau baik jadilah teladan, kalau jahat jadikan sempadan. Kita perlulah bijak memilih sahabat supaya tidak terjebak dalam kancah gejala sosial pada masa akan datang. Sahabat umpama pokok yang meneduh hujan lebat dan angin kencang. Sahabat ibarat perisai yang melindungi dan menjaga kita. Sahabatku sentiasa menemani dan mengutamakan aku. Terima kasih sahabatku kerana muncul dalam hayatku. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV. Cikgu boleh teruskan apa sebenarnya tanggungjawab kita sebagai sahabat, cikgu? Okey, terima kasih Nisa. Tadi kita dah tengok tadi hak sebagai sahabat. Kita tengok pula tanggungjawab sebagai sahabat. Kat sini cikgu akan kongsikan 5 tanggungjawab sebagai sahabat. Yang pertama, menjaga sensitiviti sahabat. Yang kedua ialah bertanggungjawab untuk menjaga perhubungan, maruah diri dan nama baik sahabat. Yang ketiga, peka dan prihatin kepada keperluan sahabat. Yang keempat, memelihara dan mengamalkan tingkah laku serta berketerampilan yang sopan antara satu sama lain. Dan yang terakhir sekali, bertanggungjawab untuk memberikan pendapat atau menyatakan kritikan dengan cara dan saluran yang betul. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dengan mata pelajaran kita hari ini, iaitu pendidikan moral. Topik kita, konflik dalam adab persahabatan. Okey, secara kesimpulan untuk pendidikan sivik dan pendidikan moral ini tadi, secara kesimpulannya, tajuk konflik dalam adab persahabatan boleh disepadukan dalam pendidikan sivik yang mana hak dan tanggungjawab sahabat memainkan peranan utama dalam mengeratkan silaturahim yang dibina. Jom kita tanya, faham ke rakan-rakan kita dengan subjek kita pada hari ini? Jom cikgu kita tanya. Kita tengok cikgu nak murid-murid cikgu bagi pendapat. Apakah rumusan topik pembelajaran kita pada hari ini? Kita nak persilakan siapa sukarela nak Siapa kongsi? nak jawab? Silakan. Okey, Teh Kaishin dipersilakan. Okey, pada pendapat saya, topik ini telah membolehkan kita lebih memahami tentang konflik persahabatan dan kepentingan untuk menyelesaikannya dalam kehidupan. Selain itu, nilai toleransi juga amat penting diamalkan dalam kehidupan kita supaya dapat membentuk persahabatan yang tetap dan harmoni. Itulah jawapan saya, cikgu. Terima kasih. Okey, bagus Sishen. Jadi bila Sishen dapat belajar tadi cara-cara menyelesaikan konflik, maka hubungan persahabatan antara semua sahabat kita akan dapat diselesaikan dan akan hubungan tu terjalin mesra, Nisa. Ya, dengan lebih harmoni. Mungkin selama ini kan cikgu, kita duk bergaduh, salah faham tu kita tak tahu, oh ini adalah jenis-jenis konflik. Diharapkan mereka yang menonton, rakan-rakan kita yang belajar dengan kita pada hari ini
ini dapat menyelesaikan dan mengenal pasti jenis-jenis konflik dalam persahabatan dan cara untuk menyelesaikan. Baiklah cikgu, kata-kata akhir cikgu kepada penonton dan rakan-rakan kita. Okey, cikgu harap murid-murid cikgu di rumah dapat mengaplikasikan cara-cara menyelesaikan konflik dengan cara yang betul. Kita kena mengaku kita punya kesalahan, kita kena berbincang dan yang penting kita kena berani untuk meminta maaf. Maka adab dalam konflik dan adab persahabatan kita akan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Okey, itu cikgu. Nisa. Saya percaya apa-apa pun akan kembali kepada komunikasi. Apa-apa pun mesti nak berbincang, nak menyatakan apa yang terkandung dalam hati. Kalau ada perkara yang sahabat buat tak suka, beritahu dan berbincang dengan baik. Janganlah pula dah bagi tahu, bergaduh. Cepat-cepat kena selesaikan. Ya, cepat-cepat kena selesaikan. Maklumlah cikgu, kita di sekolah macam tadi rakan kita ada kongsikan buat kerja bersama-sama, nak kena selesaikan masalah konflik tadi dengan cepat supaya dapat menyelesaikan kerja dengan baik, dapat menyelesaikan kerja pada waktu tempoh yang ditetapkan. Dengan pantas. Dengan pantas. Maklumlah dulu nak dapat markah yang baik kena lakukan kerja yang baik kan. Betul. Ya. Bila pelajar dapat selesaikan, kita akan terus berjaya. Ya. Baiklah cikgu. Saya pun setuju dengan apa yang kata cikgu dan diharapkan mereka di rumah kekal menonton Didik TV KPM. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Jomlah, maulah kita makan. Apa tu Nisa? Pula saya lapar. Saya dah makan tadi. Cuba. Bukan awak tu saya bahasa Perak ni awak. Saya ni lapar. Tak makan lagi ni, tak makan lagi. Macam mana ni? Lah, kenapa tak cakap awal-awal? Macam ni lah. Saya dah makan. Saya teman awak minum je lah tapi. Mana dia ke kedai ada tapi. Roti dengan kopi adalah. Macam ni. Saya dah makan tadi. Tapi saya teman awak minum je lah. Kabur lagi tu. Udah, marilah kita. Tak masalahnya. Cikgu, awak tak pakai mask lagi. Macam mana kita nak pergi? Dah ngapa kita kat sana. bertaki pula diorang tu. Gapo dia buat diorang tu? Cikgu pun tak tahu lah gapo dia buat tu. Cikgu di sana. Dah ngapa cikgu dua-dua orang bertaki pula dah. Kan godong-godong. Dua orang jangan gaduh. Dah awak kabur ke? Awak saya. Jangan bala. Macam ni, saya dah makan. Dia cakap saya lapar. Macam mana? Awak bahasa Perak. Saya. Saya pun dah... Alamak, saya rasa cikgu kita kena belajarlah nak berkomunikasi slang negeri yang berbeza. Saya pun dah keliru. Diharapkan penonton rumah jangan sama-sama keliru. Cikgu pun dah keliru dah ni. Ya, cikgu. Nak tahu apa sebenarnya yang berlaku di teras Didik TV ni? Kekal menonton kami selepas ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa untuk terus bersama-sama kami selepas ini. Mungkin kita akan berbual mengenai komunikasi. Nak tahu tajuk apa selepas ini? Subjek apa? Tunggu. Jangan ke mana-mana. Boleh pergi minum sekejap. Kita jumpa lagi lepas ini cikgu. Terima kasih sekali lagi. Kita cakap selamat kepada semua. Bye. Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada di kala ku perlu, setia menemaniku, pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu menemaniku, mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabatku. Kau ada di kala ku jatuh, di setiap bangunku, terus menemaniku tanpa rasa jenuh. Kau ada di setiap tawa, di kala bahagia, kau menjadi sahabatku selamanya.